Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudika tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu wa amman tasha'. Allahumma fasrifhu 'anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita menyambung pada muka surat yang ke-207. Waktu cerita panjang tu kan. Baik, jadi kita buka balik 207 lah, kita ambil ayat tu. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Baik, ayat ni mari dalam perkara yang kita ikut Nabi, perkara yang disuruh untuk kita ikut Nabi, iaitu ayat 31 surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata olehmu ya Muhammad, jika adalah kamu kasih akan Allah, tuhibbunallah, jika kamu mengasihi Allah, cinta Allah, fattabi'uni, ikut kamu akan aku. Kemudian ayat 158 surah Al-A'raf, fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikut olehmu akan dia, yakni akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk. Kamu beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan sebelum itu telah kita bicarakan ada perkara yang khususiyah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhaskan. Jadi yang tu tak boleh ikutlah. Umpamanya disebut, yang kita baca dulu kan, seperti berkahwin lebih daripada 4. Ya, umat Muhammad ni kahwin paling ramai 4 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan, dibenarkan lebih daripada 4. Jangan pula kita kata, aku nak ikut Nabi, Nabi kahwin lebih 4, 9, 10, aku nak kahwin 10 juga. Ada, ni khusus. Walaupun mari kata, mari 2 ayat ni, fattabi'uni, aku kena ikut Nabi ni. Ni musim maulud ni, maulid kan. Bulan maulid, bulan Rabiul Awal, nak ikut betul ni kan.
Cuma mari dari sudut kita telah bicarakan pada pertemuan yang lepas, sunnah Nabi itu ikut Nabi itu dalam bab perkahwinan ni, dalam bab ni lah, iaitu menikah tu. Kan? Menikah tu. Kerana hadis dia jelas kan. Allahumma salli ala Muhammad apa hadis tak tubik mari. Dia pening dah tubik mari. An-nikahu sunnati. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah. Barang siapa yang tidak mengikuti akan sunnahku, iaitu menikah, maka dia bukan dalam kalanganku. Jadi menikah itu sunnah. Jadi kita tak boleh pandai pakai ayat, aku nak ikut Nabi, sunnah Nabi menikah poligami. Hak menikah tu yang sunnah. Jadi maksudnya kalau isteri kita boleh jawab, kata-kata nak ikut sunnah, nak menikah ramai. Abang dah ikut sunnah dah tu dengan menikah tu. Dengan menikah dengan saya ni, abang dah ikut sunnah dah. Cukup boleh jawab dah. Gitu. Kan? Bukan bela dibelah kaum hawa, cuma nak sebut mari dari sudut sunnah tu sendiri. Kayak gini nanti kata, sunnah Nabi ni kahwin lebih daripada 4. Kahwin 9 10. Pula. Kerana itu kita sebut dari sudut menikah tadi, sunnahnya adalah menikah tu. Kalau kita jumpa orang tak menikah, mu kena menikah, mu tak ikut sunnah, tak apa. Jumpa dengan orang bujang umur 30 dah tak si menikah lagi. Kena cepat menikah ni, cari pasangan, menikah ikut Nabi, ikut sunnah Nabi. Lah ni hati ikut sunnah Nabi lagi. Tak apa nak kata gitu. Jangan pula jumpa orang menikah dah. Orang menikah seorang, mu ni takut. Nak ikut sunnah Nabi, mu takut nak poligami, tak payahlah tu. Kan? Bukan takut dia, sebab ada di sana kadang orang kata bukan takut bini, tapi bini tak takut kita. Dan dia bukan di situ sebenarnya titik dia punya ni kan. Dia kalau lelaki ni kalau nak menikah juga gitu kan. Kalau dia memang berkendak nak menikah, dia menikah juga kan. Kalau tak boleh ikut dalam Malaysia, ikut luar Malaysia. Gitu. Jadi nak sebutkan bagaimana sebab itu kalau kita melihatkan bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak poligami, hanya isteri Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan di sana disebutkan bahawa Sayyidina Ali minta kepada Nabi nak poligami, tapi Nabi SAW dalam bahasa mudah kita nak sebut seolah melarang. Ya. Kerana diberikan beberapa, Allahumma salli ala Muhammad, kita sebutkan beberapa perkara lah kenapa. Pertama, Allahumma salli ala Muhammad, disebutkan kepada Sayyidina Ali, Fatimah tak ada adik-beradik. Kalau kata ada masalah kan dalam bermadu ni kan, dia nak pertama tak ada mak kan. Kemudian tak ada adik-beradik, nak meluahkan mak, nak meluahkan perasaan, adik-beradik nak meluahkan perasaan. Jadi di sana bila demikian kita nak sebut bahawa tidak berapa dianjurkanlah. Mana bukan tidak diberapa, dianjurkan bagi yang tak ada masalah lah, yang boleh kan. Bolehlah falyatafaddal, boleh nikahlah, nak menikah pak pun kan. Cuma ada tertentu perkara yang boleh jadi dia ambil kira yang Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak berpoligami bagi lelaki kan. Kadang-kadang kita pun kata ustaz tak poligami ke? Ramai ni ustaz poligami kan. Kita nak jawab lagu mana kan? Jadi kita jawab lagu tu lah kan, bukan takut bini. Jawab dari sudut hukum lah kan. Hukum utama dia ikut sunnah tu, nikah tu. Bila kita menikah, dah kita ikut sunnah. Nikah poligami tu ekstra. Mana kata perkara yang boleh kita nak berlebih ada. Macam kita nak makan. Makan tu sepinggan, cukup dah. Maka dibenarkan untuk kita nak tambah. Begitulah. Tambah 3 pinggan ke 4 pinggan ke. Tengok kemampuan. Baik.
Jadi kita disuruh untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dan ada perkara yang kita tak boleh ikut Nabi, iaitulah yang disebutkan perkara yang dikhaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, marilah beberapa cerita ni yang panjang ni. Cerita panjang ni apa dia punya kesan daripada apa, kena ikut Nabi lah kan. Kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya telah ijma' segala sahabat atas mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma', sepakat. Sahabat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi buat, sahabat pada segala perbuatannya dan segala perkataannya daripada ketiadaan terhenti, tapi ini dengan ditilik bagi yang ghalib. Dan jika tiada, maka terkadang jatuh daripada mereka itu terhenti pada perang Fathu Mekah, sekira-kira menyuruh akan mereka itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbuka puasa pada Ramadan. Yani ikut Nabi, bila Nabi suruh buka puasa lah. Maka berkala mereka itu akan atas tertegahnya, maka mencapai Nabi akan qadah berjana kayu bekas minum air dan minum ia, maka meminum oleh mereka itu. Ini dalam Fathu Mekah dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Ketika itu berpuasa, maka Nabi SAW menyuruh sahabat berbuka. Masa tu sahabat tak buka lagi, sehinggalah Nabi SAW sendiri berbuka puasa kan? Maka para sahabat pakat ikut berbuka puasa. Baik, yang ni yang pandangan mengatakan bahawa ni dalam musafir kan, perjalanan. Pandangan yang ambil pandangan ni, dia hanya semata ambil pandangan ni, dia kata wajib buka puasa musafir. Ni saja pandangan ni, dia berpegang pada pandangan ni saja. Kerana ada lagi dalam perjalanan musafir yang lain dalam bulan puasa, yang mana Nabi SAW tidak berbuka puasa. Jadi pada pandangan yang kita nak sebut jumhur, melihat kepada keadaan musafir, pemusafiran tu, maka kita nak sebut kesimpulan yang diambil, iaitu dalam keadaan ni Fathu Mekah ni sangat perlu untuk buka puasa. Itu. Sekira mana tidak buka puasa boleh menimbulkan mudarat, boleh membawa mudarat. Jadi sebab itu Nabi SAW menyuruh sahabat berbuka puasa. Dan ada ketika yang lain Nabi tidak suruh sahabat buka puasa, kerana boleh jadi pada 3 dasar itu boleh terus untuk berpuasa dalam pada tidak membawa mudarat. Jadi kesimpulan diambil dalam musafir tadi ni, pilihan lah. Nak berbuka boleh, nak meneruskan puasa pun boleh. Jadi pandangan yang keras sikit sini kita sebut tadi, iaitu bila musafir wajib buka puasa. Ni kerana pegang ni saja. Pasal nampak keras tu kan, Nabi suruh, kemudian Nabi sendiri berbuka puasa. Baik. Tetapi jumhur dalam meletakkan pandangan ni iaitu tadilah, kerana kesimpulan pada kisah ni hak suruh Nabi suruh buka puasa ni, iaitulah sekira mana tidak buka puasa boleh menimbulkan, boleh membawa mudarat. Macam tu. Baik. Kemudian dan pada Ghazwah Hudaibiyah, sekiranya menyuruh Nabi akan mereka itu dengan menyembelih dan bercukur, maka tiada berbuat oleh mereka itu kerana menghabisi mereka itu dalam tafakur pada barang yang jatuh ia daripada masyaqqah, dan yang demikian itu bahawa Nabi SAW datang ia serta segala sahabatnya kerana mengerjakan umrah, dan berhenti sekalinya itu dengan terlebih jauh daripada Hudaibiyah, maka menegur akan mereka itu oleh musyrikin daripada masuk Mekah. Ni nak musyrikin melarang masuk Mekah, menegur. Maka menyuruh Nabi SAW akan Uthman bin Affan dengan surat kiriman kepada segala yang mulia-mulia daripada Quraisy. Maka dihantar Sayyidina Uthman bin Affan untuk bawa surat ni nak berdamailah. Minta supaya diberikan jalanlah untuk nak pergi ke Mekah melaksanakan umrah. Baik. Kemudian kirim Sayyidina Uthman dengan surat kiriman kepada pembesar-pembesar Quraisy, memberitahu ia akan mereka itu dengan bahawa sungguhnya datang ia kerana hendak mengerjakan umrah. Tiada kerana perang. Nak pergi ni nak pergi umrah, bukan nak pergi perang. Maka mengutuh oleh mereka itu atas bahawa tiada boleh ia masuk Mekah pada tahun ini. Musyrikin Quraisy menghalang. Kerana kita sebutkan permusuhan tadi ni, mereka isytihar perang tadi ni musuh, jadi tak mau bagi masuk Mekah, tak mau bagilah umrah pun.
Kemudian melontar oleh seorang lelaki daripada salah seorang daripada dua firqah itu atas satu firqah yang lain. Maka jadilah antara kedua itu berperang lontar dengan anak panah dan dengan batu. Maka memegang oleh Rasulullah SAW akan setengah kufar, dan memegang oleh mereka itu akan Uthman radhiyallahu an. Dan dimasyhur oleh Iblis bahawasanya membunuh oleh mereka itu akan Uthman. Maka bersabda Nabi SAW, sentiasa kami pada tempat ini hingga kami tunaikan akan mereka itu perang. Dan menyuruh ia akan manusia di sipong kayu kerana hendak mubaya'ah, berjanji. Yang ini berjanji atas sabar bagi berperang hingga mati, atau atas bahawa tiada lagi mereka itu. Maka mubaya'ah oleh mereka itu, dan dia atas demikian itu. Maka tatkala mendengar oleh kufar dengan mubaya'ah Nabi itu, turun dengan mereka itu oleh ketakutan, dan menyuruh oleh mereka itu akan seorang lelaki daripada mereka itu meminta uzur ia dengan bahawa perang itu tiada jatuh ia, melainkan daripada segala orang yang safih-safih daripada mereka itu. Orang yang safih-safih, yang bodoh-bodoh. Safihun bodoh. Dan meminta lepas ia akan orang yang kena tawan daripada mereka itu. Musyrikin takut, mari perasaan takut, dan menghantar wakil untuk bertemu dengan Nabi dan beritahu bahawa yang hak melakukan perang tadi ni, adalah dalam kalangan yang safih-safih, yang bodoh, yang mula perang tadi. Kemudian minta Nabi agar melepaskan tawanan perang daripada kufar tadi. Maka sabda Nabi SAW, aku tiada aku lepas mereka itu hingga kamu lepaskan sahabatku. Sayyidina Uthman tadi ditawan. Maka tak berkata oleh demikian lelaki, engkau insaf akan kami, yakni engkau mengadilkan akan kami. Maka bangkit ia kepada mereka itu, maka melepas oleh mereka itu akan Sayyidina Uthman dan jamaah daripada muslimin. Dan telah jatuh suluh, perdamaian antara Nabi SAW dan antara demikian lelaki itu atas syarat bahawa dihentikan perang antara mereka itu 10 tahun, dan bahawa mengamankan setengah mereka itu akan setengahnya, dan bahawa kembali ia daripada mereka itu pada tahun mereka itu, dan datang ia mengerjakan umrah pada tahun hadapan, dan dikembalikan mereka itu akan orang yang datang ia daripada mereka itu padahal Islam, dan bahawa tiada dikembalikan oleh mereka itu kepada Nabi akan orang yang datang ia kepada mereka itu daripada orang yang mengikut ia akan mereka itu. Dia musing tu. Mereka itu belaka. Yang ini segala yang murtad daripada muslimin, dan menyuruh bagi mereka itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dengan demikian itu akan satu kitab nak catat akan perjanjian ni, perjanjian. Maka benci oleh muslimun akan segala syarat ini, dan berkata mereka itu tak suka ni kerana syarat yang ditetapkan ini, Allahumma salli ala Muhammad, berpihak kepada musyrikin Quraisy. Maksudnya kita kata berat sebelah macam tu. Ya Rasulullah, bawa kami kembali akan mereka itu, dan tiada dikembalikan oleh mereka itu akan kami. Maka sabdanya, bahkan adapun orang yang lari daripada kita kepada mereka itu, maka telah menjauh akan dia oleh Allah Ta'ala, dan orang yang datang daripada mereka itu kepada kita, maka lagi akan dijadikan oleh Allah Ta'ala baginya akan kelepasan dan tempat keluar. Kemudian bersabda Nabi SAW bagi segala sahabatnya, berdiri oleh kamu, maka berjembelih oleh kamu, dan bercukur oleh kamu. Kena tahalu. Telah berkata rawi, demi Allah, tiada berdiri daripada mereka itu seorang hingga bersabda ia akan yang demikian itu 3 kali. Maka tak kala tiada berbuat oleh mereka itu, masuk oleh Nabi atas Ummu Salamah, dan bersabda ia, telah binasa segala muslimun. Aku suruh akan mereka itu bahawa bercukur mereka itu dan menyembelih oleh mereka itu, maka tiada berbuat oleh mereka itu. Maka berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan kau cerca akan mereka itu, maka bahawasanya masyaqqah atas mereka itu oleh suluh ini. Berat hati. Ya, para sahabat ni berat nak terima akan perjanjian suluh tadi. Ya, perjanjian Allahumma salli ala Hudaybiyah tadi. Berat. Ya, pasal berat sebelah kan. Keluar olehmu, dan jangan engkau berkata-kata akan seorang hingga engkau berbuat akan yang demikian itu. Maka keluar ia, maka menyembelih ia dengan tangannya, dan menyuruh ia akan tukang cukurnya. Maka taklah melihat oleh mereka itu akan begitu, berdiri oleh mereka itu dan menyembelih mereka itu, dan jadilah setengah mereka itu bercukur akan setengahnya, hingga hampir berbunuh-bunuhan oleh setengah mereka itu akan setengahnya, seperti barang yang tersebut dalam hadis Bukhari. Baik. Dan kata musannif, dan dalil ini dengan dirinya jadi dalil bagi wajib yang ketika takrirnya, bahawa engkau kata jikalau khianat oleh mereka itu dengan menyembunyikan suatu daripada barang yang disuruh akan mereka itu,
dengan menyampaikan dia bagi makhluk. Nescaya bertukarlah kitmanun itu jadi taat pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam, kerana bahawa kita disuruh akan kita bahawa disuruh kita dan mengikut akan mereka itu pada aqwal perkataan mereka itu dan segala af'al perbuatan mereka itu, dan tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan buat yang haram dan tiada menyuruh ia dengan buat yang makruh. Tapi bertukar kitmanun jadi taat itu batil, nah bahawasanya ia diharamkan dengan ijma' lagi dilaknat oleh yang berbuat dia. Kitman tu menyembunyikanlah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak sebut di sini bahawa kena ikut Nabi bila Nabi suruh tu kan. Panjanglah cerita tadi. Walaupun di sana ada tika dan saat sahabat tak mau ikut kan, hak tadi ni, kisah tadi ni, kerana tak suka dengan suluh tadi, perdamaian tadi, perjanjian tadi berat sebelah. Berat sebelah, jadi para sahabat ni tak puas hati gitu. Jadi ya, dia di sebenarnya Nabi SAW dia bukan fikir hak masa tu je. Nabi SAW fikir panjang ni ke depan kan. Maksudnya bagaimana dia nampak berat sebelah kalau kembali kepada mereka, balik kepada mereka dalam erti kata murtad kan, tak balik semula lah ke sini kepada pihak muslimin. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang mereka tadi ni mari yang daripada mereka yang muslimun ya, Allahumma salli ala Muhammad, yang tadi disebut adapun orang lain daripada kita kepada mereka itu maka telah menjauh akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi hak daripada Islam ni pergi ke depa, hak tak balik dah. Maksudnya Allahumma salli ala Muhammad murtad lah kan. Jadi yang tu tak payah ada risau pasal dia dah keluar daripada Islam, menjauhkan diri kan. Makna dari sudut itu dia ada hukum dia dah, maka lagi akan dijadikan oleh Ta'ala bagi akan kelepasan. Dan orang yang datang daripada mereka itu kepada kita, orang yang mari hak depa mari ke tempat muslimin, kemudian tak sip balik semula ya. Kerana apa? Kerana Allah Muhammad, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelepasan dan tempat keluar bagi mereka. Maknanya mereka itu memeluk Islam. Baik. Kemudian ada perkara yang lain lah, umpamanya berkaitan dengan umrah dan sebagainya lah ya, bermusafir ke Makkah untuk umrah. Baik. Jadi di sana akhirnya para sahabat ikut jugalah ya. Tatkala mana Nabi SAW sendiri melakukan ya, Nabi sendiri sembelih, kemudian Nabi bercukur, kemudian para sahabat pun cukurlah ikut sembelih, kemudian bercukur. Jadi dalam perkara yang khususiah kita tak boleh ikut kerana khas atas Nabi SAW. Tapi perkara selain daripada khususiah kita kena ikut. Apalagi datang seruan arahan daripada Nabi SAW. Nabi suruh ni ikut. Yang itu bila Nabi suruh, itu yang menjadi utamalah kan, keutamaan untuk hak menjadi utamalah kena ikut. Walaupun kita tak suka seperti yang disebutkan dalam kisah ni, walaupun tak suka tapi kena ikut kerana datang daripada Nabi SAW. Baik, itu selesai pada kewajipan kita mengikut Nabi SAW, kerana apa yang dibawa oleh Nabi SAW datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syariat tu datang, wahyu datang, ilham datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia adalah amanah ya. Nabi tidak menipu, Nabi tidak berdusta, Nabi amanah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ikut. Kita tak boleh nak kata ni tak boleh, ni pelik ya kan, macam tadi ni berat sebelah ni tak boleh ikut kan. Ada pasal amanah Nabi SAW. Kerana Nabi boleh jadi dalam perkara perdamaian tadi ni ada ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Pada kita nampak tak betul ni, berat sebelah ni kan, tidak memberi win-win situation, menang-menang tak ada ni, kalah ni dalam damai berkalah. Tapi bagaimana Nabi terima kan, kita fikir logik akal pun tak boleh terima. Ada pasal Nabi, kelebihan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ilham bagaimana nak menyelesaikan masalah.
Kita fikir ikut kepala otak kita lah. Ikut Allahumma salli ala Muhammad, akal kita lah kan. Gitu. Sebab Nabi SAW manusia pilihan. Jadi kena ikut. Melainkan satu je bab, tak boleh ikut yang khas atas Nabi SAW. Kemudian dalil harus a'rad basyariyah atas segala rasul. Diri apa manusia tu. Wa amma dalilu jawazil a'radil basyariyah alaihim famusyahadatu wuqu'iha bihim imma li ta'zim ujurihim aw li tashri'i aw li tasallim aw li tasalli 'anid dunya aw li tanbihi li hissati qadriha inda Allah ta'ala wa 'adama ridahu biha dara jazain li anbiya'ihi wa awliya'ihi bi'tibari ahwalihim fiha alaihimus salatu wassalam. Dan adapun dalil haru a'rad basyariyah atas mereka itu keadaan diri pada mereka itu keadaan diri manusia haru mereka itu, maka iaitu nyata dipandang jatuhnya dengan mereka itu. Ada kalanya kerana membesarkan pahala mereka itu, atau kerana mengajarkan syariat, atau kerana sabar daripada dunia, atau kerana menjagakan bagi kekurangan kadarnya pada Allah Ta'ala, dan ketiadaan redha Allah Ta'ala dengan dunia ini akan negeri tempat balasan bagi segala anbiya'nya, awliya'nya, dengan diiktibarkan ahwal mereka itu dalamnya alaihimus salatu wassalam. Baik, maka nak bagi terang artinya bahawa dalil haru a'rad basyariyah atas segala rasul alaihimus salatu wassalam itu dilihat jatuhnya dengan mereka itu bagi orang yang semasa ia dengan mereka itu. Orang yang semasa dengan mereka itu. Dan sampai khabar yang demikian itu dengan khabar mutawatir kepada orang yang tiada semasa dengan mereka itu. Dan tiada berkehendak kemudian daripada lihat atau kemudian daripada sampai khabar yang mutawatir itu, mutawatir itu kepada kenyataan lagi kerana bahawa sekalian mereka itu sakit mereka itu, dan makan mereka itu, dan minum mereka itu, dan bekal mereka itu. Baik. Jadi yang hidup maknanya kerana tadi kan aqwal, perkataan, af'al, perbuatan, takrir, iqrar, mendiamkan, diam atau mengiyakan Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maka hak kita, hak kemudian, hak terhadap bersama dengan Nabi tak nampak kan, tak dengar yang apa aqwal kata Nabi, af'al perbuatan Nabi kita tak nampak, apalagi iqrar Nabi pun kita tak nampak. Maka ia datang kepada kita, pertama ia semasa hak tu depa tu, kemudian secara mutawatir. Mana mutawatir ni turun mari sampai kita melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa itu riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutawatir sampai kita. Jadi segala yang Nabi suruh kan, dengan perkataan atau dengan af'al, perbuatan yang kita dengar, kata aku nak ikut ke mana, aku tak bersama dengan Nabi kan. Yang inilah dalil kepada kita ini Allahumma salli ala Muhammad berpegang kepada mazhab, umpamanya imam-imam mazhab berpegang kepada Allahumma salli ala Muhammad para alim ulama yang sezaman dengan kita kan? Alim ulama yang apa kita nak sebut, yang kita dapat mengkaji melalui kitab-kitab yang dikarang, yang sampai kepada kita. Tak boleh kata aku tak boleh ni jauh dari dengan Nabi, aku nak pegang dengan Nabi tu. Lagu mana ni sebut dah ni kan? Kita nak ambil hak Nabi tu, Nabi sebut tu kan? Ada pandangan yang kata macam tu kan. Ni dalil ni gini Nabi kata kan. Maka seperti mana yang dianalogikan kita ni ambil daripada kan, kerana ada orang kata tak boleh bermazhab. Zaman Nabi pun tak ajar mazhab-mazhab ni kan. Kita bermazhab ni, kita mengambil pandangan a'immah, para imam. Dan para a'immah, para imam mazhab ni bukan kita kata bila kita berpegang pada mazhab Syafi'i, bukan kita kata bila kita pegang mazhab itu kita kata Imam Hanafi tak betul, Maliki tak betul, Hambali tak betul, tak. Kerana pandangan mereka masing-masing ni semua betul belaka. Kerana perkara fiqh
Perkara ibadah ni perkara boleh berlaku perkara ijtihadi dan boleh berlaku ikhtilaf, perbezaan pandangan. Yang berlaku khilaf lah antara mazhab tu. Yang tidak boleh berlaku khilaf iaitu perkara akidah, perkara usul, perkara furu', perkara cabang, perkara fiqh, perkara ibadah ni boleh berlaku khilaf. Kerana kepahaman mengambil kepahaman daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup jauh ni 1400 tahun lebih, nak berpegang kepada satu hadis yang kita tak tahu asbabul wurud, bagaimana hadis itu, ya, keluarnya hadis itu bagaimana, maka kita kena berpegang kepada Allah a'immah yang yang mengkaji akan asbabul wurud dia, ya. Kita bukan boleh berpegang semata dalam lafaz tu, lafaz hadis. Kerana lafaz hadis, bila kita pegang kepada semata lafaz hadis tu, boleh jadi kepahaman kita setakat tu, ya, setakat hadis tu. Wah, ada perkara yang lain macam tadi kisah Nabi SAW suruh buka puasa ketika Ramadan, ketika Fathu Makkah. Awal sahabat tak mau buka puasa, maka Nabi mula dulu buka puasa, maka sahabat semua pakai ikut, pasal ikut Nabi. Maka berpegang, kalau hanya berpegang kepada hadis tu, nampak wajib. Jadi sebab itu ada pandangan yang meletakkan bahawa bila musafir wajib buka puasa. Ini pegang pada hadis ni. Wah, ada hadis lain lagi. Sebab itu, ya, dalam perkara umpamanya kalau dalam Al-Quran dia panggil nasikh mansukh, nasakh atau nasikh wal mansukh. Ada ayat hukum yang dia mula awal turun ayat hukum yang ni, kemudian datang ayat hukum yang seterusnya, hukum dia memasukkan ayat yang ni. Jadi sebab itu kita tak boleh baca diri, baca ambil faham baca. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang yang beriman, jangan kamu menghampiri sembahyang ketika kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu, sedar apa yang kamu kata, lafaz. Jadi kita baca ayat ni kata tak boleh mabuk dekat anak sembahyang je. Kalau gitu zuhur tu pukul 1, aku mabuk lah pukul 7, okey dah. Contohlah. Itu pukul 12 hilang mabuk, okey. Wahai ayat tu hukum dia, ayat adalah hukum dia telah dimasukkan dengan ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Ayat tu ayat haram. Kerana proses pengharaman arak ni berperingkat, ada 3 peringkat. 3 peringkat ayat yang turun. Kerana dilihat bahawa masyarakat Arab ni minum arak ni biasa, nak mengharamkan itu, maha bijaksananya Allah dalam proses pengharaman tu perikat. Mula-mula kata wa ithmu ma akbaru min naf'i ma, buruk banyak daripada manfaat. Hawa boleh jadi sehari-hari 7 gelas. Banyak sangat aku. Sehari 3 gelas. Hak awal sehari 3 gelas. Mari ayat tu, ni banyak buruk ni. Tinggal segelas, kurang segelas jadi 2 gelas. Tu. Kemudian mari pula ayat jangan kamu menghampiri sembahyang ketika mabuk. Kurang pula segelas, tinggal segelas. Kemudian baru turun ketiga, sungguhnya al-khamr wal maisir wal ansab, khamar minum arak, wal maisir berjudi, wal ansab menyembah berhala, rijsun min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, hendaklah kamu menjauhinya. Baru tinggal. Jadi tidaklah membebani ataupun memberi beban kepada masyarakat Arab ketika itu yang menjadi kebiasaan. Tu. Jadi atas apa perkara kebiasaan yang kita nak tinggalkan, kena perikat kok. Ni yang Allah ajar. Kebiasaan yang tak molek lah. Umpamanya kita beri contoh, maafkan saya merokok kan. Karena ada orang kata payah nak tinggal rokok. Boleh tadi lah. Kalau sehari-hari sekotak banyak sangat kot lah. Sehari-hari kita beri sikit-sikit lah. Sehari-hari 3 batang lah kita kata. Tu seminggu kurang lah jadi 2 batang. 2-3 minggu pula kurang pula jadi sebatang. 3-4 minggu pula tak ada turun. Dia proses ikat. Tu. Pasal hak menjadi kebiasaan nak tinggal payah.
Itu bijaksana Allah Subhanahu wa taala pengharaman arak tadi itu peningkat. Ayat tu ada, cuma hukum dah dimansuhkan. Ayat hukum tu dimasukkan dengan ayat hukum yang seterusnya. Jadi baik itu kita dalam perkara ni kita kena berpegang kepada para mujtahid, a'immah, ya, para imam mazhab. Kita bermazhab, ya, kerana kita sendiri nak cari dalil pakai pensang gitu lah, kan. Nak cari dalil hak ni pun kita baca pun pening ya, kan. Nak dalil sendiri pakai gitu lah. Baik, mana tadi jauh jalan tadi. Baik, jadi yang ni secara mutawatir sampai kepada kita. Jadi kita daripada guru tu lah. Ni ada orang kata tak boleh pegang pada guru ni, pegang tu rumah Nabi pasal Nabi sumber dah, kan, hadis wahyu tu rumah Nabi dan hadis daripada Nabi. Nak pegang tu rumah Nabi. Maka dia analogi cantik oleh seorang ulama. Kalau nak pegang tu rumah Nabi, kan, ada seorang yang pegang tadilah, pegang tu rumah Nabi, pergi tanya tok guru, ya, seorang tok guru alim ulama. Maka dia tanya tak jawab, tok guru jawab. Tok guru mari hidang air. Mari hidang air, seteko air. Tok mari gelas. Kan? Lepas tu pelik hak mari tanya ni, mana gelasnya? Gelasnya tak mari gelas. Biasa dah hang kata tak perlu pada tu. Ni para a'immah, para imam mujtahid semua ni. Rumah Nabi tu macam hang ambil tu daripada teko. Nak minum ke mana? Pelik lah kan? Jadi para a'immah itu sebagai jalan daripada teko tuan dulu mari sini. Air sama tak? Air tu juga. Ilmu sama tak? Ilmu tu juga. Sama sebab tadi mutawatir turun kepada kita. Dan air tadi tu tuang kepada gelas. Adakah daripada hak teko tadi tuang mai gelas, mari di gelas air lain? Dok lah, magic lah. Pelik lah. Air ni air sirap, tuang mari jadi kopi. Ada? Bila ada daripada air sirap ni, tuang mari sini kopi sirap jugalah. Atau kopi tuang mari sini kopi jugalah. Jadi gitu kaedah. Ya, analogi yang cantik lah nak sebut gitu. Kan? Sebab seolah demikian meletakkan bahawa para imam mujtahid ni mereka ni bukan golongan yang diiktiraf ilmu dia lah. Ya. Kalaulah mereka itu tidak diiktiraf ilmu, kalau kita kata pasal apa, kita lagi ya. Kita nak pegang dengan Nabi lagu mana kita hidup jauh dengan Nabi ni. Kita nak cari sumber macam mana. Jadi sebab itu disebutkan ini sebagai dalil lah, ya, yang kita berpegang kepada mazhab, ya, kerana lemahnya kita dalam nak dapat dalil sendiri tu. Nak pegang dalil sendiri dan nak kupas dalil itu sendiri. Nak pegang dalil, kemudian nak buat keluar dalil, nak kupas dia sendiri. Itu pentingnya para imam mujtahid. Baik, tapi hari ni mudah ya kata. Ini mubah ni mana dalil? Bawa duit dalil. Dalil ni cukup pada orang yang ada apa kita sebutkan autoriti dia lah. Para mufti kan, yang buat keluar dalil-dalil tertentu. Kita cukup Allahumma salli ala Muhammad mengikut. Bila golongan yang ada kuasa autoriti dalam nak keluar fatwa itu kita pegang. Kan? Kalau begitu tak perlu ada mufti, tak perlu ada qadi. Kan? Pasal tak perlu Nabi tu. Kan? Padahal ada banyak perkara yang disebutkan sebagai suasana hari ni punya, kan, yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalil daripada mereka ni pun, dalil mereka tu dia banyak mari qiyah hanya semua rujuk balik kepada dalil Quran dan hadis. Tu. Demikianlah penjarakan sosial ni. Zaman Nabi ada? Tak ada. Bid'ah belakang ni. Saya jawab macam mana? Payah aku nak jawab. Kan? Tapi kita jawab macam tadi lah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara mudarat mengharuskan yang dilarang. Perkara mudarat. Jadi apa pun perkara mudarat mengharuskan perkara yang diharam, haram yang dilarang. Penjarakan ni tak dilarang, bukan perkara yang sangat dilarang. Walaupun dalam sembahyang berjemaah itu disuruh untuk merapatkan saf.
Adakah dengan tidak merapatkan saf jemaah itu apa? Tidak sah jemaah? Tak. Dia kena tengok balik. Hatta mari jemaah selas, dia mari lewat macam mana? Ni dua sah. Kemudian dia mari-mari tu imam dah rukuk dah. Dia pun mayang ada sana. Tu, hujung tu. Allahu akbar rukuk tu. Boleh Boleh dikira. Mana lagi jauh. Berapa sah dia selang tu. Kan? Jadi di sana tak ada jadi masalah pada perkara yang masih lagi bukan ruang lingkup yang merosakkan jemaah tu. Kan? Itulah bila mari kata, Nabi tak buat, tak boleh bidah. Payah gitu. Banyak benda lah. Kan? Mu tak naik kereta. Lepas tu kata, ni dunia, ni akhirat. Hak dunia. Tak, dia di sana ada perkara bid'ah yang disebutkan bid'ah hasanah. Kan? Bid'ah yang baik untuk kebaikan. Baik. Kemudian menyata oleh musannif akan beberapa faedah jatuh a'rab basyariah dengan mereka itu. Maka setengah daripada yang demikian itu membesarkan pahala mereka itu dengan sebab sabar atau umpama sakit mereka itu, dan menyakiti makhluk bagi mereka itu, dan lapar mereka itu. Dan tersebut dalam hadis bermula sabar itu 3. Yang ni yang nak sebut bahawa walaupun di sana mereka itu manusia pilihan, tapi ada yang Allah Subhanahu Wa Taala disebut menguji atau mengangkat darajat mereka tu. Ya, dengan nak membesarkan pahala. Dia disebut membesarkan pahala dengan sabar atau sakit. Allah beri sakit, ya, Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kemudian menyakiti makhluk bagi mereka, kan? Walaupun mereka tu alaihimussalatu wassalam manusia pilihan, ya. Mana boleh jadi pada logik akal kita, kenapa Allah tidak pelihara daripada disakiti oleh makhluk, sampai luka berdarah sampai kaki, ya. Ketika berdakwah ke Taif, kan, kenapa Allah tak pelihara? Ada pasal ni a'rab basyariah, sebagai Allah mana seperti manusia biasa ni, ya. Ada sakit, kemudian disakiti, ya. Kemudian lapar. Dan tersebut dalam hadis bermula sabar itu 3. Jadi hak ni dan tersebut dalam hadis bermula sabar itu 3. Ya, pasal panjang pula hari ni, kan. Kita tak ada masalah, pukul 10 pun tak apa. Jadi pasal kita SOP PKPP insya ada masuk dah. Jadi yang 3 sabar ni, 3 sabar ni yang kata pecahan bahagian-bahagian sabar ni, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi demikian apa yang kita bicarakan untuk malam ini. Sebelum saya tunggu, aku ada apa nak tanya sikit lah, dan kita jawab pun nikah, pasal masuk pun terhad, kan. Ada soalan? Tak ada aku. Nak kalau soalan aku jadi panjang pula, kan. Pasal kita dah insya-Allah. Jadi sekali itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yathba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.